insya-Allah pagi ini kita akan mengupas tajuk yang ketujuh pada muka surat yang ke-39, iaitu tekun bekerja. Tekun bekerja. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Mus'abun haddatsana Bishr bin Sari an Mus'ab bin Thabit an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Rawahu Abu Ya'la wal Baihaqi. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Bishr bin As-Sari daripada Mus'ab bin Thabit, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu, menyukai, idza amila, sekiranya salah seorang daripada kamu apabila dia melakukan sesuatu tugasan ataupun pekerjaan, maka dia melakukannya dengan itqan, yakni dengan tekun. Iza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, buat kerja dengan tekun, sungguh-sungguh fokus. Hadis riwayat Abu Ya'la yang ke-692 dan juga Baihaqi hadis yang ke-4932. Hadis ini berstatus hadis hasan li ghairihi. Pengenalannya, Islam amat menggalakkan manusia bekerja dan mencari rezeki bagi meneruskan kelangsungan hidup. Setiap individu yang mempunyai kemampuan dan keupayaan dari segi fizikal dan mental adalah dituntut agar bekerja. Maksudnya selagi punya tulang empat kerat ini, dan kita bukan orang OKU ni, maka bekerjalah. Apa saja pekerjaan yang halal. Islam amat memuji pekerja yang mahir lagi profesional. Sebaliknya, menegah manusia daripada sifat malas dan meminta-minta. Sebab tu Rasulullah ajar kita, doa untuk mengelakkan daripada sifat malas ni dah. Allahumma inni a'udzubika minal huzni, minal hazni wal kasal. Ya Allah, yakanlah kami daripada sifat hazan dan juga kasal. Al-kasal itu apa dia? Malas. Sifat malas, minta jauh. Bekerja boleh menjadi ibadah yang terbaik kerana ia juga merupakan sunnah Nabi SAW. Bukan Rasulullah saja bekerja. Rasulullah SAW sejak umur 8 tahun lagi, baru darjah 2 dah ambil upah menggembala kambing. Itu umur 8 tahun. Kemudian 12 tahun ikut Abu Talib pergi berdagang, ambil pengalaman tengok orang jual beli. 25 tahun usia baginda, bawa baginda sendiri pula yang handle barang dagangan Sayyidatina Khadijah. Maksudnya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah juga bekerja lah. Bukanlah duduk saja, tak, bekerja juga. Nabi Daud AS pun bekerja, para Nabi pun bekerja. Itu para Nabi. Imam mazhab 4 kita pun bekerja. Bukanlah masuk fokus duduk, tak. Tapi bila dah dalam masa yang sama juga mereka mengajar, mengarang kitab. Ini. Jadi ulama-ulama pun bekerja jugalah.
Bukannya hanya fokus untuk mengajar pergi tak. Adalah dia punya income. Pergi tak macam mana dia orang nak karang kitab? Mana nak beli kertas? Mana nak dapat pena semua ni tak? Modal lah. Ya. Kecuali kalau memang ada orang sponsor lah. Hari ni kita banyak kemudahan. Ya, dapat kerajaan sana, ada orang sponsor sini tak? Dulu tak ada, sendiri je semua. Nak untuk ilmu pun semua pakai dia sendiri. Tak ada beasiswa pun. Ya. Berhabis duit lagi. Jadi itqan ini tekun dalam beramal atau bekerja bermaksud melakukan sesuatu amanah dan tanggungjawab dengan gigih dan bersungguh-sungguh. Ya. Menyempurnakan atau melaksanakan satu tuntutan daripada seseorang sebagaimana yang digendaki oleh orang tersebut tanpa sebarang kekurangan sedikit pun dengan sesempurna mungkin. Pelaksanaan ini disertai dengan usaha yang kuat agar kita tidak terlewat daripada waktu yang telah ditetapkan. Baik kita bekerja sendiri ataupun kita makan gaji, kita tetap terikat ya, dengan tuntutan masa. Ya, bukanlah bila kita buat kerja tu ikut suka kita bila nak siap. Ya, kita kerja sendiri pun ada tempoh. Kalau orang tempah baju raya pun ada tempoh dia tak. Takkan nak bagi baju raya selepas raya kan. Dia ada tempoh dia. Kan? Kalau tukang rumah pun sama tak, ada tempoh dia. Takkan rumah ber 5-6 tahun kan. Jadinya ada tempoh lah. Ya, selagi mana tuan rumah tu dia boleh bagi modal tu, ada dia punya ni. Bukan dah bermakna bila mana seorang itu meminta kita buat satu pekerjaan itu, ikut Tuhan lah bila-bila lah. Kalau ikut bila-bila ni, entah bila siap kan. Tapi dia ada dia punya itu. Kita terikat dengan itu. Itu dipanggil disiplin kerja. Jadi orang yang berdisiplin dalam pekerjaan, insya-Allah rezeki dia akan murah. Tapi kalau tidak ada disiplin, ikut suka dia je, makanya kalau orang pernah ambil khidmat dia, kali itu je kot. Dan kali orang tak ambil dah, tumpah kuih raya dapat lepas raya kan. Jadi minta maaf lah, tak ada lah kot. Dalam beberapa keadaan, itqan dikaitkan dengan amalan atau tindakan yang berkualiti seseorang pekerja yang merupakan tuntutan utama di dalam bekerja. Fokus dalam bekerja, hasilkan ya, produk yang baik. Umat Islam amat digalakkan untuk bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini kerana bekerja merupakan salah satu wasilah ataupun cara untuk mendapatkan rezeki. Ya, jadi rezeki itu tak datang bergolek, tetapinya kita kena usahalah, ya, kena berusaha. Nak usaha mendapatkan rezeki yang lebih itu, makanya kenalah kita beramal soleh kan, kalau nak rezeki itu diberkati. Apa maksud rezeki yang diberkati? Rezeki yang diberkati ialah rezeki yang mencukupi. Ya, mencukupi. Walaupun pendapatan dia tak banyak mana, tapi cukup. Nak beli barang dapur ada, nak sekolahkan anak ada, nak hantar anak mesti ada. Ada je. Allah Ta'ala buka jalan untuk dia. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang tekun bekerja ni dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ilal 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah bekerjalah kamu. Allah Ta'ala suruh kerja, ya. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, ya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, betul dalam ayat ni, ya, a'malu tadi, wa qul ya'malu, bekerjalah, beramallah kamu. Beramal di sini dua lah, sama ada beramal di dalam urusan duniawi dan juga beramal dalam urusan ukhrawi.
Dua-dua ni akan ditengok oleh Allah Ta'ala. Dua-dua ni akan dipertanggungjawabkan. Jangan kita kata hanya ibadah kita yang Allah Ta'ala tengok tak. Dalam bab bekerja, dalam bab kita bergaul, dalam bab dia tak kira tak. Semua sekali akan dipertontonkan, akan diperlihatkan dan akan dipersoalkan. Ya, jadi sebab apa? Ya, sebab di hadapan Allah nanti kita akan dipersoalkan tentang apa ya? Pertama tentang umur kita. Allah Ta'ala bagi. Apa kau buat dengan umur yang aku bagi ni? Ya. Umur tak panjang ya Allah, 30 tahun dah meninggal. Tak kisah berapa tahun pun. Yang penting apa yang kau isi dalam tu. Dengan amalan, dengan maksiat, ya, dengan kemungkaran. Nak tahu apa yang diisi, bukan berapa banyak. Allah telah kurniakan umur yang panjang-panjang, 90 tahun ke 100 tahun, panjang umur tak? Apa yang kita isi, itu akan dipersoalkan. Kemudian harta kita, di mana kita belanjakan? Adakah kita bayar zakat, tak bayar zakat? Ada kita bersedekah ataupun tidak? Semua yang akan dipersoalkan. Walaupun harta itu urusan dunia, tapi akan dipersoalkan. Kan? Ilmu yang kau dapat ni, kan? Amal ke tidak? Saya bukan ustaz, jadi saya tak, bukan masalah ustaz dan ustaz. Tahu tak tentang kefarduan solat? Tahu tak tentang silaturahim? Kau belajar tak belajar? Tahu tak tahu? Tahu, sama lah. Belajar tentang silaturahim tapi buat musuh banyak. Kan? Belajar tentang solat tapi tak solat. Jadi bukan nak kira siapa pun. Kan? Kalau kita orang yang biasa-biasa pun akan dipersoalkan. Dah tambah kalau orang lain ustaz banyak lagi cerita tak? Jadi bukan dikisahkan ilmu tu kita tinggi mana. Ilmu tu Allah nak tanya kau amal ke tidak. Itu je lah. Kan? Ilmu tak banyak, buat cara tak banyak. Tapi yang penting amal. Kenapa ya? Sebab bila kita beramal dengan ilmu yang kita ada, Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu. Itu memang sifat begitu. Makin kita belajar, makin kita tak tahu. Makin kita belajar, makin kita tak tahu. Kita nak belajar sampailah masuk ke dalam liang lahat. Kan? Talabah ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Jadi dia proses untuk ilmu ni tak berhenti. Ya, baik ilmu formal, belajar di sekolah, belajar di sekolah menengah, masuk universiti, habis semua. Dan ilmu tak formal, macam ni. Kita dengar kuliah tak? Datang kuliah ni. Jadi ini akan dipersoalkan. Ya, bukan kira banyak tak banyak ya. Yang penting bila kita beramal dengan ilmu, Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu kita. Dalam surah Al-Insyirah, ayat yang ke-7, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. Maksudnya, maka apabila kamu telah selesai daripada melakukan urusan, kerjalah dengan bersungguh-sungguh urusan yang lain. Maksudnya fokus dalam bekerja. Kita selesaikan pekerjaan ini, barulah ambil job lain. Ini dia sapu semua job, betul tak siap. Orang kalau tukang jahit baju pun dia ada had dia kan. Saya takat 50 helai je boleh. Saya takat 1 helai je boleh. Lebih daripada tu tak boleh tak. Dia open. Marilah hantar, mari hantar tak. Ambil. Tapi nya tak selesai. Tu yang buat orang marah tu kan. Jadi bila macam ni susahlah. Jadi kalau Quran pun menyebut selesaikan satu urusan, ambil urusan yang lain. Selesai yang ni, ambil yang ini. Tak ada masalah. Jangan kita main ambil semua dan kita tak percaya selesaikan. Ini yang jadi masalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berangkatnya salah seorang di antara kamu pada awal pagi, ya, dia maksudnya dia keluar mencari rezeki lah, ya, kemudian pulang dengan memikul kayu api di punggungnya, ya, lalu dia bersedekah dengannya tanpa meminta-minta kepada orang ramai, itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang ramai. Maksudnya, ya, kalau zaman Rasulullah dulu gaji harian dia upah lah.
kan, dapat dia bukan macam kita ni bulanan tak. Jadinya ya, upah yang kita dapat itu, Rasulullah kata, engkau gunakan hasil pendapatan kau tu untuk engkau berbelanja itu lebih baik, lebih bagus daripada engkau meminta-minta ke orang. Itu lebih baik. Kemudian ya, itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang ramai, baik dia diberi ataupun tidak. Sesungguhnya tangan yang memberi itu, al-yadul ula, itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Ya? Al-yadul ula khairu min yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu maksud dia. Maksudnya tangan di atas ni yang memberi, tangan di bawah tu dia menerima. Ya, jadi yang atas ni lagi baik, maksud Rasulullah. Sebab yang atas ni kita bekerja sendiri, hasil pendapatan kita memberi. Daripada kita menerima ni, tak? Harapkan belas kasihan orang ni. Dan dahulukanlah memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya ahli keluarga kita lah. Ya, mak ayah kita lah. Siapa yang kita tanggung ni, maka itu lebih aula, lebih afdal, lebih utama kita berikan. Berbanding kita belanjakan dulu duit gaji kita dengan hobi kita, dengan minat kita. Ada orang macam tu. Dia dapat gaji je, kan? Kalau dia minat make up kereta, habis duit kat kereta je lah. Lalas nak beli barang dapur pun tak ada. Tak? Ya. Kalau dia minat dalam bab cycling lah, dia habis duit situ tu. Sedangkan dia dapat duit, gaji dia, pendapatan dia. Pertama, dia kena buat, settlekan dulu barang-barang keperluan asal rumah. Terutama kalau dia dah berkeluarga tak. Kalau dia bujang pun, mak ayah dululah, kan? Barulah fikir yang lain. Ya. Jadinya itu yang Rasulullah sarankan kita. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-1727. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya dengan bekerja lah. Tak? Dengan bekerja situ dia berbelanja, itulah baik. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Daud pun bekerja. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis ke-1930. Keterangannya, tekun bekerja merupakan satu sikap positif yang sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kerana kerja merupakan sumber rezeki untuk menanggung keperluan hidup diri sendiri, kaum keluarga dan membantu orang lain. Itu jadi tak? Dengan pendapatan yang kita dapat, pertama kita selesaikan urusan diri kita sendiri. Kalau kita ada hutang piutang, settlekanlah. Ya, settlekan hutang kereta ke, hutang rumah ke, hutang settlekan dulu. Loan ni, pinjaman ni tak. Kemudian kaum keluarga utamanya keperluan asal rumah, ya, dan membantu orang lain. Tekun dalam pekerjaan adalah satu sikap yang terpuji dan lumrah bagi pekerja cemerlang. Bahkan Islam memandang tinggi sifat tekun ataupun itqan dalam beramal maupun dalam bekerja. Baik kita buat amal ibadah, baik kita bekerja dah, urusan dunia pun sama. Islam terberatkan tekun. Dalam bab solat pun sama tak? Dalam bab solat kita dianjur apa? Ada tomah ninah tak? Berhenti sekejap, buat niat. Buat dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang. Lepas tu kita kena faham. Ya, konsep solat tarawih bukan dia cepat-cepatan tau. Nama tarawih tu sendiri rehat-rehatan. Jadi yang kita nak kerja lawan dengan masjid kampung sebelah tu apa? Tak, siapa habis dulu tak? Masjid kau habis pukul apa? Kami pukul 9 dah siap. Laju kan. Imam baca surah apa? Imam baca Inna atau Inna je. Kan? Dia sampai laju. Itu zaman 80-an, kan? Awal-awal 90-an boleh lah tuan. Sekarang kita dah faham agama kan. Ustaz-ustaz pun ramai dah cerita tak. Tarawih tu bukan cepat-cepatan.
Tarawih tu ialah rehat-rehatan. Jadi buat relax-relax lah. Ya. Sebab kalau zaman Rasulullah pun zaman sahabat lah. Ya. Buat relax je. Kalau di Mekah dulu lah kan, zaman-zaman sahabat dulu di Mekah kan, bulan Ramadan dia pusing tawaf Kaabah dah, kemudian buat sembahyang, buat tarawih kan, berhenti kejap tawaf dulu kan, sambung balik. Kita tak adalah macam tu kan. Kita mungkin di rehat tu sekejap, diselang-seling dengan selawat lah kan. Yang penting itulah, bukan kita kejarkan cepat-cepatan, tapi rehat-rehatan. Jadi buat relax, tenang, damai kan. Tapi imam pula janganlah baca lambat sangat. Ini tarawih tau. Jangan lu baca buat lagu taranum pula. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang lagu taruduk lah. Aduh, bismillah saja pun dah 5 saat. Aduh, Al-Fatihah berapa habis dah. Biasa ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tapi tidaklah kelang kabut kan. Relax kan. Jadi itu, ya. Sebab ni dia punya, sebab kita terikut dengan budaya dah. Dulu budaya cepat-cepatan. Jadi duk tengok siapa habis dulu lah. Tapi hari ni zaman dah berubah. Kita rehat-rehatan je dengan tenang tak. Jadi kalau buat itu, jadi ibadah kita pun sempurna kan. Itu kan dalam pekerjaan umumnya adalah untuk melaksanakan tuntutan dikehendaki dengan sesempurna atau sebaik mungkin serta berusaha gigih supaya tidak terlewat daripada waktu ditetapkan. Ketekunan bukan bermaksud ia boleh dieksploitasi sehingga mendatangkan kezaliman kepada pekerja maupun majikan. Ya, kadang-kadang majikan dia nakkan produk yang banyak, dia tekan pekerja dia tak. Makanya ya dipaksa bekerja lebih masa tak. Tapi OT bayar sikit je. Kadang bayar, kadang tak bayar. Kadang tak boleh lah. Ya. Tak apalah, kita pun ada pejabat buruh, bolehlah mengadu kat situ kan. Dia tak boleh eksploitasi lah. Memang tekun tu sifat yang bagus. Tetapi tengok kan, tu bagi hak lah. Kalau dia kerja lebih masa, tengok dia rajin. Sebab tu dia ada anugerah pekerja cemerlang lah. Dia bagi annual dinner lah. Tu meraihkan pekerja-pekerja bagus lah tu. Ketekunan ialah satu sifat yang diperlukan oleh seseorang pekerja. Semua orang perlukan sifat ni, tekun ni. Tekun dan cekap merupakan asas bagi menghasilkan prestasi mutu kerja yang tinggi dan berkualiti. Pekerja yang tekun dan cekap sentiasa menyukai pekerjaannya tanpa jemu, tidak berputus asa serta tidak lalai daripada memberikan perhatian dan penelitian terhadap kerja yang dilakukan. Mutu kecekapan seseorang pekerja akan terus meningkat jika dia sanggup belajar atau menambah ilmu pengetahuan. Ya, untuk dia mahir dalam satu pekerjaan, makanya dia pergi tambah lagi ilmu dia, ikuti kursus, jangka pendek, kursus jangka panjang, kursus kemahiran. Ini semua nak tambah dia punya mutu kerja dia ni. Segala pekerjaan yang diterimanya akan dirancang dengan teliti supaya hasilnya bermutu tinggi dan berkualiti. Sama juga bagi imam guru takmir pun memang dipanggil khusus pun. Dia ada je tafakuh fiddin, apa semua ni semua nak meningkatkan kemahiran, nak tambahkan lagi knowledge, pengetahuan kan. Samalah. Itu dia tak bukan duduk saja tak. Ada yang dipanggil untuk apa? Untuk tambah lagi knowledge, nak tambah kemahiran kan. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah berusaha dan bekerja mencari rezeki yang halal. Kita mestilah melaksanakan tugas dengan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT telah menegaskan bahawa setiap pekerja itu berupaya dan mampu untuk menunaikan tanggungjawabnya. Sama ada seorang pekerja itu dapat menunaikan tugasnya dengan baik atau tidak, hanyalah bergantung kepada sikap pekerja itu sendiri. Untuk menjadikan kerja itu sebagai ibadah pula. Maksudnya bukan sekadar semayang, baca Quran ibadah. Kita nak pekerjaan kita buat tu, kita keluar rumah, kita masuk kerja pancekat tu pun dah kira ibadah dah tu. Jadinya macam mana? Beberapa syarat tertentu yang perlu dipatuhi selari dengan contoh-contoh ibadah lain yang menjadi kewajipan untuk dilaksanakan seperti solat, puasa, haji dan sebagainya.
Ruh ibadah itu perlu diterapkan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Antaranya, ya, kalau kita nak jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah, yang pertama niat. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerja akan menjadi ibadah bila mana niat itu betul. Ya, niat yang betul perlu semata-mata untuk mencari keredaan, mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT tanpa dipengaruhi lain-lain tujuan. Ya, niat kerana Allah dululah. Ya, letak dulu. Niat yang tidak betul akan menjadikan kerja itu menyimpang daripada tujuan ibadah. Contohnya, ya, kalau dia berniat itu semata-mata untuk mencari nama, pangkat, kekayaan, mengharapkan pujian dan seumpamanya. Ini kat dunia yang dapat. Tak, kalau kerja semata-mata ni, kan? Sebab tu kita bekerja, tuan-tuan. Konsep bekerja, kalau kita faham, bekerja ini ialah aku kerja, dapat gaji, dapat duit. Tapi kalau kita tukar kita punya sifat bekerja ini kepada khidmat. Nak, orang yang berkhidmat. Sebab tu kalau dalam kerajaan tulis apa? Saya yang berkhidmat. Nak, orang yang berkhidmat ini dia tak kisah, bukan dia tak kisah, dia lebih tinggi daripada pekerjaan. Kalau orang yang bekerja, dia hanya buat kerja dia lah. Dah, dia buat kerja dia kerja, dia tak ambil tahu langsung tahu lain. Dia tak ambil cakna pun. Dah, kalau ofis dia tu, kalau masuk kerja lah, kalau ada sampah, kalau ada kotoran, dia tak ni tak kerja aku. Tapi kalau orang yang berkhidmat ini, ialah dia ambil berat semua. Nah, dia ambil berat. Dia bukan hanya datang untuk tugas dia je tak, kan? Dia bukan hanya buat dalam tu tak. Dia buat kerja dia. Dalam masa sama dia alert dengan persekitaran. Kan? Ini orang yang berkhidmat. Sebab tu dia khidmat ini lebih tinggi daripada bekerja. Kalau bekerja sekadar mengharapkan upah dan sekadar meluahkan apa yang ditugaskan je lah. Yang lain buat tak tahu je lah. Sebab tu kenapa kalau kita tengok kenapa kawanan kita ni dia boleh dapat anugerah cemerlang, kenapa aku tak dapat? Memanglah, kan? Sebab apa? Cara dia bekerja tu, kan? Dalam masa sama dia boleh bantu orang, dia boleh ni mudahkan usaha orang. Okay, macam tu, baguslah tu pula. Tu beza dia. Jadi jadilah kita ni orang yang berkhidmat. Khidmat, kan, terutama dalam bab urusan agama, urusan masjid lah khususnya tak, berkhidmat kerana Allah. Jadi bila kita berkhidmat kerana Allah ni, kita kan tak mengharapkan ganjaran dunia tak, sebab kita akan nampak Allah Ta'ala akan bagi nanti. Nah, Allah Ta'ala akan bagi nanti. Jadinya bila kita nampak, kita akan hati pun bahagia, kan? Saya ada jumpa seorang roja masjid tu, dia pukul 3 pagi dah mari masjid lah, kan? Awal abang datang, dia memang macam Ustaz, kan? Sebab saya ni, saya niat saya tak bekerja, tapi berkhidmat untuk masjid, dia kata tak. Kebun-kebun masjid, pokok-pokok bunga di masjid, tak? Kebersihan semua dia jaga, tandas semua clear. Seorang dia buat. Boleh buat seorang bang. Sebab saya tak bekerja, saya berkhidmat. Kan? Saya suka macam ni. Sebab saya memang suka minat kerana kerja tu, dia kata tak. Jadi memang pada dia tak ada masalah pun. Kan? Jadi orang berkhidmat ni dia lebih bebas dan hatinya lebih bahagia lagi. Sebab apa? Dia dapat juga, dia tetap dapat dia punya gaji sebagai wajib dapat. Tapi bila berkhidmat terutama dengan rumah Allah pula, kan, hati dia relax. Seronok, tenang je lah. Nak jadi hati yang bahagia. Tapi bila kita bekerja, kadang-kadang bila letakkan diri pada bekerja, kita tertekan tau. Nak kena tu, nak kena ni. Kita rasa benda tu semua beban. Tapi bila kita dapat kuasai tempat tu, kita dapat, orang kata apa, memahami cara bekerja, kita rasa bahagia, relax dah. Kita dah tahu apa perlu kita buat. Itu yang pertama tadi, niat kerana Allah. Yang keduanya, tunaikan tanggungjawab asas. Untuk menjadikan kerja itu sebagai ibadah, jangan sampai kita terpaksa mengorbankan ibadah-ibadah yang hakiki yang perlu ditunaikan seperti solat, puasa dan sebagainya. Kerja-kerja juga cari rezeki, tapi semayang pun tidak. Macam mana rezeki nak berkat? Bila rezeki tak berkat, memang tak cukup. Cepat jaminan rezeki. Rezeki bukan wang. Rezeki bukan duit. Rezeki itu ialah kesihatan. Rezeki itu ialah masa. Rezeki itu adalah harta. Rezeki itu ialah kawan-kawan yang baik. Rezeki itu anak-anak yang soleh. Rezeki itu isteri yang solehah, suami yang soleh. Rezeki itu jiran-jiran yang baik. Rupanya pengertian rezeki lebih luas daripada pengertian gaji.
daripada pengertian upah, daripada pengertian wang. Rezeki konsepnya lebih luas. Nah, jadi kalau kita fikir rezeki itu wang, salah. Sebab wang sebahagian, salah satu daripada punca rezeki. Rezeki lebih luas dari itu. Rezeki itu ialah masa lapang kita. Orang lain pun kerja juga, tapi kita macam mana boleh datang istiqamah tak masjid? Orang lain kerja lebih kurang kita juga lah. Masing-masing ada pekerjaan lah. Tapi macam mana kita Allah Ta'ala bagi masa pada kita untuk kita boleh datang rumah Allah. Sebab apa? Keberkatan. Ya, keberkatan itu. Jadi bila benda berkat, semua benda baik lah. Yang ketiga, pekerjaan yang selaras dengan tuntutan syarak. Sesuatu pekerjaan hanya akan dianggap ibadah apabila pekerjaan itu dianggap halal dari sudut syarak. Oleh itu, kerja yang tidak selari dengan ketentuan syarak adalah terkeluar daripada maksud ibadah. Kerja-kerjanya haram, mencuri duit orang, katakan merompak ke tak, pecah duit, pecah tabung tak, ataupun kerja-kerjaan yang kerja di kilang arak, katakan kerja jual arak, kerja jual dadah, semua ni kan, walaupun dia pekerjaan, tetapi pekerjaan yang ditegah oleh syarak tak kenalah, tidaklah dianggap sebagai pekerjaan yang berpahala. Yang keempatnya, tunaikan tanggungjawab sesama manusia. Tanggungjawab terhadap manusia lain perlu juga ditunaikan, walaupun hakikatnya mempunyai hubungan dengan soal kewajipan. Apa dia? Seperti berzakat, bersedekah, bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Maksudnya kita bekerja, kita dapat upah, dapat gaji itu, sebagian pada gaji kita itu kita bagi untuk zakat. Nah, terutama kalau bulan puasa ni zakat fitrah lah, satu hal yang tu. Dan kemudian zakat pendapatan. Nah, buat potongan bulanan. Sebab apa? Sebab apa kalau dengan bayar zakat ini kita telah membantu saudara-saudara kita. Yang kelimanya, menanamkan sifat mulia. Setiap orang perlu mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka seperti sabar, dedikasi, berani usaha dan usaha yang berterusan dan seumpamanya. Sebab pekerjaan itu dia membentuk diri kita. Ya, menjadi seorang pekerja yang disiplin, cara pergaulan dengan orang tak. Jadinya tanamkan sifat-sifat yang baik dalam bekerja. Jadi bila kita sifat yang baik, positif, orang pun boleh bekerjasama dengan kita. Pengajaran hadis yang pertama, tekun dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan adalah wasilah ataupun perantaraan untuk mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Allah SWT kasih kepada orang-orang yang tekun dalam bekerja sebagaimana yang nyatakan dalam hadis di atas. Yang keduanya, barang siapa yang tekun dalam pekerjaannya akan memudahkan urusan orang lain dan mengelakkan daripada keletihan. Sifat tekun akan membezakan antara orang yang betul-betul berusaha dan juga orang yang sambil lewa dalam bekerja. Ya. Yang ketiganya, tekun juga akan menambahkan keberkatan dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kesan kepada tekun bekerja ini, tekun dalam bekerja akan memberi kesan yang positif serta motivasi yang tinggi kepada individu tersebut. Antaranya apa dia? Hasil kita tekun bekerja, kita berdisiplin dalam pekerjaan kita. Pertama, dia melaksanakan sesuatu pekerjaan sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Sudah pastilah pekerjaan itu akan mendapat ganjaran yang baik. Yang keduanya, dia mengetahui bahawa Allah SWT kasih kepada orang-orang yang tekun dalam bekerja. Yang ketiga, sikap tekun dalam pekerjaan akan memberikan kebaikan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Maksudnya dengan sikap kita yang rajin dan juga bersungguh-sungguh dalam pekerjaan tadi, dia bukan sekadar memberi kesan yang baik pada diri kita, tetapi pada keluarga dan juga masyarakat. Kesimpulannya, Islam menggalakkan umatnya untuk bekerja dengan penuh tekun dan profesional. Kita dituntut untuk itqan atau tekun dalam setiap perkara yang kita lakukan. Ini kerana sifat tekun merupakan salah satu lambang sebagai seorang Muslim. Tambahan pula, kita sebagai seorang yang beragama Islam dituntut untuk ikhlas dan bersungguh-sungguh
dalam setiap amal ibadah, sikap dan kehidupan kita. Nah, kadang-kadang dia dengan sebab sifat kita ni, pekerjaan kita ni, yang kita tak buat sungguh-sungguh, kadang kita dicop macam tu tak. Yang malangnya bila yang dia cop tu main kau pula tu. Orang Melayu malas. Orang tak boleh lah macam tu. Dah, sifat malas ni semua orang ada. Jangan kita kata orang Melayu je lah, orang bukan Melayu pun sama je lah. Dah, cumanya sebab mungkin kita ni majoriti di negara sendiri tu yang nampak macam tu. Padahal ramai je yang rajin. Tidak mana datang orang yang berjaya-berjaya je tak. Ramai je. Ya. Kalau kita pergi negara lain pun sama. Dah. Kalau kita pergi ke negara Eropah, ke UK katakanlah, rakyat sana lagi manja. Yang tak bekerja pun dapat duit. Kita tak naklah sampai macam tu. Kan? Engkau homeless, engkau orang gelandangan, dapat duit. Setiap minggu dapat ambil duit kat pejabat pos. Dapatlah orang 150 pound macam tu. Kan? Tak naklah sampai macam tu. Manja sangat pula. Kan? Yang paling pun kita bekerja. Kan? Dia sampai adalah bantuan-bantuan yang diberikan, macam-macam jadi bantuan tu, tak apalah. Kan? Jangan sampai malas macam tu. Kan? Sampai dia memilih untuk tidak bekerja sebab dengan tidak bekerja dia dapat duit setiap minggu. Kan? Dia bahagia macam tu pula. Tak boleh ya. Kita mesti upgrade, mesti rajin untuk kita tingkatkan kehidupan kita. Sebab benda ni akan bawa pergi akhirat. Yang keduanya, ketekunan adalah satu sifat yang amat diperlukan oleh seseorang pekerja. Setiap pekerja akan dapat meningkatkan kecekapan masing-masing sekiranya mereka tekun. Ketekunan dalam bekerja merupakan perkara yang dituntut, manakala sifat bekerja sambil lewa adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Terutama pekerjaan yang berisiko tak? Kerja-kerjaan yang beri mudarat pada orang. Bayangkan kalau dia seorang yang orang kata contoh di farmasi tak? Buat kerja sambil lewa ya, mencapai je ubat mana pun tak, itu dia contohlah. Ya? Maka dia akan beri mudarat pada pesakit tu. Kan kita pergi kedai farmasi nak beli ubat, kawan tu pun mencapai je ubat mana. Minta ubat A dapat ubat B tak. Minta ubat sakit perut, dia bagi ubat buasir, tak pening. Ya tak? Jam ya? Jadi tu penting ya tak? Elakkan. Sebab bila tak tekun dia akan jadi kecuaian. Yang ketiganya, meskipun Islam menuntut umatnya agar tekun dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, namun janganlah ia menjadi penghalang atau membuatkan mereka lalai daripada melaksanakan ibadah khusus wajib kepada Allah SWT. Tak? Janganlah sampai abaikan semayang, abaikan solat, abaikan puasa, abaikan baca Quran semua ni tak. Jangan begitu. Ya? Sebab ibadah ni tak memberatkan pun. Solat 5 waktu ni mana ada ambil sampai setengah jam. Kadang-kadang orang merokok lagi lama pada orang semayang. No. Dia sekali satu pam, fikir dulu satu pam lagi. Dekat 10 minit tu. Dan kita pergi tandas lagi lama pada semayang. Semayang 5 minit je. Kan? Jadi takkanlah benda 5 minit macam tu tak boleh buat. Atas alasan tu buat bekerja tak. Susah. Sokok boleh pula kan. Pergi makan. Kan? Sampai sejam lebih tu. Kan? Padahal makan depan makan sekali suap sembang tu. Sekali suap sembang tu. Bila nak habis? Memang tak habis. Jadi tak ada alasan untuk kita tak solat. Yang keempat, kerja bersungguh-sungguh menggambarkan kesempurnaan iman dan takwa, ketulusan hati, keluhuran budi dan kemuliaan akhlak. Semua sifat ini akan dikira oleh Allah SWT dalam menentukan amalan hamba-hambanya, sama ada ia diterima atau sebaliknya. Kita kena ingat pekerjaan kita di dunia ni akan bawa pergi akhirat, akan dipersoalkan di akhirat. Jadi bila kita fikir demikian, insya-Allah ya, kita akan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang baik, insya-Allah. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ketujuh. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk yang ke-8, iaitu berhikmah dalam dakwah.